Sebab tu kita juga disajikan dulu musuh yang berpuluh tahun boleh bersatu bermuafakat di dewan sama-sama kan. Tak boleh kita sebutkan panas kan, tapi lepas tu berkelahi pun sakan balik lah tu kan. Kita nak tengok pada perbincangan ni, kita bubuh je nama apa langkah-langkah ni. Langkah-langkah tu, tapi kita nak tengok pada sisi perbincangan siasat syariah, apa pandangan sarjana Islam. Gerakan-gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Yang gerakan ni tak ada siapa pun boleh. Dalam parti-parti ni boleh kata dia clean, semua mereka telah buat. Sama ada musuh mereka ataupun pihak mereka sendiri telah buat. Jadi itu yang kita nak bincang. Kerana ini adalah satu diskusi yang bukan pada hari ini, tapi ia satu diskusi panas sejak zaman dahulu lagi. Kita tahu pada zaman awal lagi, apabila berlaku ketegangan yang membabitkan pelantikan Muawiyah, kemudian pelantikan Yazid, yang Muawiyah mungkin tidak kontroversi sangat kerana dia juga sahabi, timbul pelantikan Yazid, kemudian timbul bantahan Sayyidina Hussein keluar untuk menyapa Kufah, dan sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka semua tidak bersetuju untuk keluar. Dan ini yang menyebabkan pandangan yang berbeza. Ini kita nak buat landasan sikit lah kan. Mengapa berlaku pandangan yang berbeza? Berlaku pandangan yang berbeza kerana yang pertama, secara asasnya Islam ini menyuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Suruh kita menegakkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Itu benda prinsip yang Islam suruh. Bahkan Nabi SAW suruh berjihad menghadapi hal itu. Dia akan bertembung dengan nas-nas yang melarang untuk memerangi pemerintah. Jadi bagaimana nak balance? Pada nas yang awal umpamanya antaranya ialah Nabi SAW kata bahawasanya ma min nabiyyin ba'athallahu min qabli illa kana fi ummatihi hawariyuna wal ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadihi wa yaqtaduna bi amrihi. Sebagai riwayat wa yuqayyiduna bi amrihi. Tidak ada nabi yang diutuskan sebelumku melainkan padanya ada pembantu-pembantu dan sahabat-sahabatnya yang mana mereka itu telah melaksanakan ikut sunnahnya dan berpegang kepada perintah nabi itu. Summa takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian datang selepas daripada mereka itu gantian mereka. Gantian yang bukan lagi sahabat, pengikut-pengikut sahabat. Bukan sahabat dan pengikut para sahabat. Kemudian mereka ini buat apa yang tak disuruh, kata apa yang mereka tak buat apa yang tak disuruh. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Buat benda yang agama tak suruh. Nabi kata faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan tangan, dia mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan lidah, dia mukmin. Wa man jahadahum bi qalbihi wa huwa mu'min. Siapa berperang dengan hati dia, walaisa wara'a dzalika habata khardal min iman. Tidak ada iman lagi selepas daripada itu. Ini satu hadis dan hadis-hadis seperti itu banyaklah. Hadis-hadis dalam Quran banyak kan. Wal takum minkum ummatun. Banyak. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Kamu akan tengok akan ada pemimpin-pemimpin yang akan dilantik kepada kamu, yang kamu tengok ada mungkar, ada benda baik, ada benda mungkar yang dilakukan. Kan Nabi kata faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim. Siapa yang tak suka dengan mungkar tu, dia selamat lah. Siapa yang memangkari, dia pun selamat kan. Siapa yang tak suka, dia berlepas diri. Siapa yang engkar, dia selamat. Walakin man radiya wa taba'. Tapi siapa yang redha dan ikut. Sahabat tanya afala nuqatiluhum. Patutkah kita perang dengan pemimpin macam ni? Nabi kata la. Ma sallu. Tak, selagi mana depa salat, depa sembahyang. Jadi dia kontra. Jadi macam yang ni nak suruh, tapi Nabi kata tak.
Dalam hadis yang lain tu nampak lagi Nabi katakan apa, khiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaikum wa yusalluna alaihim. Pemimpin yang terbaik, kamu suka mereka suka kamu doa kepada mereka doa kepada. Wa syiru a'immatakum tal'anuna wa yal'anuna tubghiduna wa yubghidunakum tal'anuna wa yal'anunakum. Seburuk pemimpin yang buruk, kamu benci mereka benci kamu laknat mereka laknat kamu. Pada sahabat tanya, afala nunabizuhum bisayf? Adakah patut kami angkat senjata perangi mereka? Nabi kata, la ma aqamu fikumus solah. Jangan, Nabi kata, selagi mereka mendirikan solat. Sebab solat, idza ra'aitum min wulati umurikum ma takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ah. Bila kamu tengok apa yang pemimpin kamu buat yang kamu tak suka, kamu benci amalan tu, tapi kamu jangan cabut tangan daripada ketaatan. Hadis ni jadi macam di sudut ni nak kena bantah. Di sudut ni dia apa? Tak bagi juga untuk kita cabut memberontak. Jadi dalam konteks apa? Panjanglah nak sembang, tapi dalam konteks apa? Konteksnya ialah, supaya nak pergi landasan pembincangan kita ni. Konteksnya, dulu sistem pemerintahan ialah kalau nak tombangkan, ada bab tentang azlul hakim ataupun mencabut pemerintah ni. Masa bila boleh cabut pemerintahan? Kalau kita tengok secara teori, bahkan ulama-ulama dulu menyebut kalau fasik, pemimpin tu fasik jatuh juga. Tapi dia kata kalau buat dosa tak jatuh. Tapi dosa itu ialah nawadirul fisq, dia kata dosa yang jarang-jarang. Tapi kalau dosa yang teruk, jadikan maksiat tu secara terang-terangan, yang ni dijatuh pemimpin tu, dibuang pemimpin tu. Tapi mereka lah masa yang sama tak bagi berperang menentang pemerintah. Tapi memfatwakan boleh mereka kata cabut. Tapi sebab apa? Nak gugurkan pemerintah yang fasik tu ada kepentingan, sebab pemerintah itu dilantik kerana tadi allazina immakannahum fil ardi qamus salat wa atu wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kerana pemerintah nak tegak ma'ruf, mencegah munkar. Kalau dia sendiri pusat kemungkaran, macam mana? Tapi kalau jatuhkan pemerintah, dia akan mari kemungkaran yang lebih besar. Iaitu apa? Tumpah darah. Safku dima. Jadi menyebabkan orang macam Imam Nawawi, dia kata, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum wa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Wa qad tadhaharat al ahadits bi ma'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisq. Jadi mazhab ahli sunnah dia kata. Jadi yang ni pasif tak boleh. Dia kata telah keluar menentang berperang dengan pemerintah adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Dia kata, kan, telah ternyata hadis-hadis kata Nawawi dalam bab yang demikian itu, seperti mana yang kami sebut, dan telah ijma' ahli sunnah bahawasanya pemimpin tidak dilucut kerana kepasikan dia. Kepasikan yang dia maksud ni dalam fuqaha lain kata kepasikan yang jarang-jarang ni. Tapi kenapa sebab dia tak boleh? Nawawi sebut lepas tu, wasababu fi zalika bima yatarattabu alaihi min al-fitani wa iraqati ad-dima wa fasadi zatil bayin. Kerana ia akan menyebabkan berlaku fitnah, tumpah darah yang begitu dahsyat. Kata itu dalam konteks itu. Maka dia kata cabut tu lebih teruk lagi daripada biar dia. Nak biar dia tu mungkin kalau dia duduk tu dia zalim, ada 2-3 orang mati, nak cabut dia tu mungkin ribu-ribu mati. Di atas dasar tu. Tapi bila mari dalam konteks yang moden ataupun konteks kita, sistem yang ada, dia nak jatuhkan Perdana Menteri ataupun nak jatuhkan pemimpin tu tak perlu darah dah. Melalui undian, kerana dah ada sistem. Adakah masih valid hadis-hadis ataupun konteks yang diperkatakan oleh para ulama dulu? Yang valid ialah mereka kata kepasikan yang seperti itu mesti yang teruk tu
yang hanya menyebabkan teruknya imej umat Islam, jatuhnya umat Islam punya nilai, pemimpin tu tak ada jadi pemimpin. Cuma mereka tak mau sebut gugurkan kerana takut tumpah darah. Kerana dahulu kalau nak gugurkan pemerintah itu tidak ada jalan lain melainkan Tumpah darah. tumpah darah seperti yang berlaku dalam peperangan. Dalam rekod macam itulah. Negara Arab, terutama negara-negara yang mana mereka ni berkuasa secara mutlak. Tapi dalam konteks demokrasi, pemimpin mungkin boleh ditukar pagi petang macam tu. Kita tengok di negara-negara barat bahkan kita yang hebat. Malaysia pernah pertukaran pertama pemimpin dulu, satu kedai pun tak pecah cermin. Kerajaan boleh bertukar. Tapi itu tak menyatakan kita sokong kerajaan ditukar ke apa. Tapi nak cerita landasan. Maksudnya menukar pemimpin dalam konteks ini tidaklah sama dengan memerangi pemerintah. Memerangi pemerintah haram. Memerangi pemerintah, keluar senjata memerangi pemerintah haram. Melainkan bakok pemerintah itu lebih teruk daripada dia diperangi. Itu maksudnya kekalnya pemerintah tu lebih teruk daripada dia diperangi. Tapi kalau berperang dengan pemerintah sampai rosak negara adalah haram. Tapi adakah penukaran pemerintah tanpa rosak negara itu haram? Itu mesti dilihat pada konteks moden ini. Sejauh mana dia punya mudarat. Landasan tu dulu. Bukan kata kita setuju lagi. Jadi kita kena bincang Ustaz Mat dalam perbincangan kita ini ialah untuk apa kita nak tukar pemerintah? Untuk apa? Adakah agama suka kita duk kalut nak pergi jadi pemerintah? Apakah agama suka? Ustaz Ahmad, Dr. Ruzami, Ana semua, kita teringin nak jadi PM umpamanya. Adakah kita buat pakatan tukar? Adakah agama suka hal tu? Atas ada alasan apa? Ustaz Ahmad ke siapa-siapa kan nak jadi PM? Atas alasan apa? Alasan ini mesti kita justifykan dulu untuk melihat kepada pembincangan kita.